Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dengan Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Anda boleh rujuk kepada muka surat 30. Muka surat 30. Kita akan buat ayat tunggal. Okey, ayat tunggal. Tajuk dia sisa elektronik. Okey, sebelum itu kita kena tahu dahulu apa maksud ayat tunggal. Okey, kita tengok di bawah ni. Okey, ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Okey, apa dia subjek? Apa dia predikat? Okey, subjek tu orang. Orang yang membuat benda tu. Manakala predikat ialah perbuatan dia. Okey. Kita tengok apa yang teks maklumat yang kita boleh dapat daripada sini. Kemudian kita dikehendaki untuk membina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi. Okey. Nabila menghadiri program Lestarikan Alam. Dia telah mendengar penerangan tentang sisa elektronik. Okay, kini Nabila sudah faham akan cara pelupusan sisa elektronik. Okey, apa dia sisa elektronik? Bahan-bahan elektrik. Dalam dia ada komponen-komponen elektronik. Ada board dia tu. Okey, itu dikatakan sisa elektronik. Jadi sisa elektronik tu perlu dilupuskan dengan cara yang betul. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Nabila. Ni Nabila. Dia mengedarkan apa ni? Ayat dia, perkataan dia mengedarkan. Okay, jadi Nabila mengedarkan kertas ke? Apa nama kertas ni kalau kita ada maklumat tentang sesuatu benda dalam tu? Kita boleh panggil dia pamphlet. Kita juga boleh panggil dia brochure. Brochure. Okey. Apa kita nak panggil dia? Kalau pamphlet biasanya dia berlipat. Okey. Yang Nabila bagi ni lebih kepada brochure. Okey. Jadi Nabila mengedarkan brochure. Brochure apa? Brochure berkenaan dengan apa? E-sisa. Okey. E-sisa tu e-waste. Pada bahasa Inggeris dia e-waste. Okey. Yang kedua. Ni. Ayat dia Fatin. Fatin membawa apa? Mana Fatin? Fatin pergi ke mana? Fatin pergi ke rumah Nabila. Dia kat dalam rumah kan? Fatin datang ke rumah Nabila. Dia membawa, apa yang Fatin bawa? Alat permainan. Alat permainan dia rosak ke elok? Kalau kita nak buang benda, nak lupuskan benda, tentulah benda yang sudah rosak. Kalau nak bagi pada orang, tentulah benda yang elok. Dia membawa permainan yang telah rosak. Okey, kita tulis sikit dulu. Fatin datang. Banyak dalam satu gambar yang ni. Kita boleh buat banyak ayat. Okey. Fatin datang ke rumah Nabila. Okey, ayat 1. Ayat 2. Kita juga boleh buat Fatin membawa alat permainan. Okey. Titik. Ni ayat tunggal. Ayat tunggal ayat yang pendek pada subjek. Di sini Fatin. Apa dia buat? Dia bawa alat permainan. Okey. Ayat tunggal yang ketiga kita boleh buat alat permainannya sudah rosak. Okey. Alat permainan sudah rosak. Itu ayat tunggal. Okey, ayat 4 lagi.
Okay, kita tengok apa. Siapa dia? Ni pula. Ni siapa nama dia ni? Ni budak ni nama dia. Kalau tak salah saya nama dia Saiful. Apa dia bawa? Saiful dia bawa apa? Saiful pula membawa radio. Ni gambar radio. Dia bawa radio, okey. Okay, ayat 5. Apa lagi boleh buat? Siapa ni? Budak ni siapa nama dia? Nama dia Jiva. Kan? Okay, Jiva. Apa dia buat? Dia berdiri kat depan pintu. Kan? Kalau ayat dan membawa komputer riba. Okey, bila ada perkataan dan, itu dah jadi ayat majmuk. Okey. Kita tak nak, kita nak ayat tunggal. Jiwa berdiri di hadapan pintu. Okey. Lagi apa dia buat? 6. Jiwa buat apa lagi? Jiwa membawa komputer riba. Kan? Okey. Dah. Cukuplah. Ni ayat dia. Banyak ayat. Satu gambar kita boleh buat ayat tunggal yang banyak sebab kita tak perlu menyambungkannya untuk jadikan ayat majmuk. Okey, ini untuk buku teks muka surat 30. Muka surat 30. Okey, kita selepas tu kita nak buat pula buat apa? Dia punya aktiviti pada buku aktiviti. Senang aja. Okey, cuba kita lihat buku aktiviti pada muka surat 34. Okey. Bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan. Okey, aktiviti 4 ni tajuk dia amalan mesra alam di rumah. Okey, mesra alam ni apa dia? Sayangkan kepada alam sekitar. Okey. Soalan yang pertama ni ni Puan Zaliha. Ayat dia ada Puan Zaliha mencuci cermin dengan. Okey, kalau awak nampak ni apa ni? Dia cuci cermin dengan gunakan apa? Biasanya orang guna span kan. Tapi kalau kita nak guna semula bahan yang kita kat rumah kan. Bahan yang ada kat rumah tu kita boleh gunakan kertas surat khabar. Okey. Kertas surat khabar barulah mesra alam. Kan, kita boleh guna semula surat khabar dah tak pakai, kita gunakan dia untuk mencuci cermin, tingkap. Okey, nombor 2. Ayat dia menggunakan semula. Ni Encik Ismail. Encik Ismail dia bawa apa ni? Ada botol, ada pensel, semua barang-barang yang tak gunakan, barang-barang plastik, botol air semua ni. Daripada botol dia jadikan tempat letak pen. Dia potong 2, dia jadikan tempat letak pen. Okey, Encik Ismail apa kita boleh buat? Menggunakan semula Encik Ismail menggunakan semula botol plastik. Okey. Terus tulis. Okey. Cikgu kecilkan sikit. Okey. Nombor 3. Siapa orang ni kita nak letak? Okey, kita letak juga Puan Zaliha lah. Macam kat atas tadi. Puan Zaliha. Okey, apa dia buat? Cik sikit. Okey, Puan Zaliha dia buat apa ni? Apa dia buat tu? Menggunakan beg apa?
menggunakan beg mesra alam. Beg mesra alam ni kita boleh bawa pergi membeli belah, pergi shopping komplek, pergi Tesco, pergi Maidin. Kita bawa beg kita sendiri, tak perlu gunakan beg plastik. Barulah menjaga alam sekitar, kan? Mesra alam. Puan Zaliha menggunakan beg apa tadi? Mesra alam. Untuk membeli belah. Okey, dapat. Naik sikit. Nampak. Okey, yang keempat. Apa orang ni buat? Encik Ismail tadi. Apa Encik Ismail tadi buat? Apa ni? Surat khabar. Ada timbang. Ada pertukaran duit dengan surat khabar. Jadi Encik Ismail menjual semula surat khabar lama. Okey, Encik Is menjual semula kertas surat khabar. Kertas surat khabar tu kita boleh jual. Kemudian apa dia buat dengan kertas surat khabar tu? Dia proses semula untuk menjadikan kertas yang baru. Okey. Jadi kertas surat khabar kita simpan. Kertas surat khabar, kertas cardboard, apa-apa jenis kertas kita boleh jual semula, kan? Jadi inilah yang mesra alam, benda mesra alam yang kita boleh buat di rumah. Okey, yang kelima. Gambar apa ni? Plastik ada tanda pangkah. Sepatutnya ni bukan warna hitam, ni sepatutnya warna merah, kan? Warna merah maksud dia tak boleh. Jadi plastik tak boleh. Jadi apa kita nak ayat dekat sini? Kita disarankan untuk tidak menggunakan plastik. Kita disaran. Apa disaran? Disaran ni macam mana nak kata, kan? Disuruh. Disuruh, disaran agar tidak menggunakan plastik. Okey, kalau dah tak guna plastik, nak pergi kedai tak ada plastik, kita kena buat macam mana? Macam mana kita nak buat kalau tak ada plastik? Kita bawalah beg macam Puan Zaliha tadi, kan? Bawa beg daripada rumah. Kan ada dekat Maidin apa semua tu, ada jual beg yang guna semula tu, kan? Beg tu pun cantik. Kita boleh bawa semula pergi shop, pergi kedai. Cakap dia tak nak plastik, kita ada bawa plastik sendiri. Okey, ini saja. Ini panduan jawapan daripada saya. Semoga anda semua dapat menyiapkan. Okey, saya cek sikit bagi awak nampak. Ni panduannya. Okey, jadi ini saja daripada saya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jangan lupa untuk komen di bawah. Sekian, terima kasih.